إلا بالله العظيم. اللهم أعنا لمن نعرف بأوامرك ونعرف بنهيك وسنة الله النبي وأنهم الملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات الوهم وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا. قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Sekarang. Dan ketahui olehmu bahawa sahabat-sahabat bagi makmum muwafiq. Dan ketahui olehmu bahawa sebab-sebab bagi makmum muwafiq tiada dapat sempurnakan Fatihahnya, padahal ia sudah dapat masa ialah beberapa sebab daripada segala sebab keuzurannya yang lagi akan datang ini. Ketahui olehmu dan ketahui olehmu bahwasanya dan ketahui olehmu tu biasanya dalam huraian guru-guru dia tafsir dengan katanya tutut olehmu dan belajar olehmu sehingga kamu mengetahui. Mana ketahui olehmu, mana tutut olehmu, usaha olehmu dan belajar oleh kamu sehingga kamu mengetahui. Kenapa ditafsirkan begitu? Sebabnya mengetahui itu adalah anugerah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengetahuikan ilmu, tahu ilmu itu, tahu akan masalah-masalah itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh nak usaha. Yang mana yang tutup pada kitanya usaha, itulah yang ditutup yang perlu kita buatnya. Usaha belajar, usaha perhati, usaha menututi, usaha belajar, itulah yang kita disuruhkan kitanya. Jadi ketahui itu tak boleh disuruhkan sebab bukan kekuasaan kita manusia. Bukan kekuasaan kita hamba. Yang jadi kekuasaan kitanya ialah usaha membelajar. Sebab tu maknanya ketahui itu mana suruh kita usaha dalam belajar. Ketahui olehmu bahwasanya sebab-sebab bagi makmum muwafiq tiada dapat sempurnakan Fatihahnya. Sebab-sebab bagi seorang makmum yang muwafiq yang mana dia tu tak dapat mensempurnakan Fatihahnya padahal imam itu sudah rukuk. Padahal ia sudah dapat masanya masa bacaan Fatihah. Padahalnya masa untuk mencukupi bacaan Fatihah tu dah dapat bagi mereka, bagi makmum yang muwafiq, tetapi dalam keadaan ada masa tetapi dia tak dapat nak mensempurnakan juga. Dengan sebab ini kita kembali kepada ta'rif muwafiq dulu, bahasanya muwafiq ni ialah makmum yang mendapat masa untuk baca Fatihah di dalam berdiri imam. Selepas pada mananya selepas pada dia takbiratul ihram dan sebelum pada imam rukuk tu ada masa mencukupi oleh bacaan surah Fatihah. Itu asal makna muwafiqnya. Kalau kira dengan makna muwafiq, memanglah muwafiq ialah orang yang dapatkan masa mencukupi untuk nak bacakan Fatihah selepas pada dia takbir dan rukuk oleh imamnya. Tetapi ada juga beberapa sebab menyebabkan dia makmum muwafiq itu tak dapat nak mensempurnakan Fatihah. Padahalnya kalau tilik kepada masa yang dia dapat selepas pada dia takbiratul ihram dan sebelum pada rukuk oleh imam,
ada masa mencukupi oleh sebuah surah Fatihah kalau dia baca terus. Tetapi ada juga sebab-sebab dia. Sebab tu ialah beberapa sebab. Ada jugalah banyak sebab, sampai ke 10 sebab kesemuanya. Daripada beberapa sebab ni daripada segala keuzuran. Jadi sebab-sebab ini menjadi keuzuran bagi makmum yang muafiq. Keuzuran tu ialah keuzuran boleh ketinggalan daripada imam 3 rukun yang panjang. Sebab-sebab yang 10 sebab lagi akan datang ni ialah sebab jadi keuzuran, diberi uzur kepada makmum yang muafiq. Boleh mereka ketinggalan daripada imam 3 rukun yang panjang. Sekiranya kalau tidak ada uzur. Sekiranya kalau tidak ada uzur, maka tidak dimaafkan dia ketinggalan daripada imam 3 rukun yang panjang. Hanya kalau tidak ada uzur tu boleh sekadar 1 rukun saja. Kalau masuk 2 rukun tu maknanya kalau dia tak niat mufarakah maka batalkan sembahyang dia. Maka sembahyang dia tu batal. Kalau tidak ada uzur, tu maka kembali kepada asal dianya ialah tak boleh terbelakang daripada imam 2 rukun. 2 rukun yang kata tak boleh terbelakang itu tak sama saja rukun yang pendek artinya rukun yang panjang. Seperti katanya dia di dalam Fatihah, dalam berdiri Fatihah, imam dah mulai turun sujud. Maka di situ kalau dia tak niat mufarakah maka batal sembahyangnya. Sebabnya kalau tidak ada uzur. Tetapi yang kita nak bincang di sininya ialah masalah dia ada uzur dengan sebab adalah beberapa sebab yang jadi uzur bagi dia untuk kebelakangan daripada imam 3 rukun yang panjang. Jangan bagi sekiranya kalau dah cukup 3 rukun dia masih berdiri Fatihah lagi padahal imam tu dah mulai berdiri bacaan Fatihah rakaat lain pula atau imam tu duduk tahiyat maka diberi pilih kepada dianya 2 pilihan untuk nak mengesahkan sembahyang dia. Diberi pilih kepada dia tu 2 pilihan. Satunya tinggal perbuatan dia mengikut bersama dengan imam. Tanya dia niat mufarakah. Itu sebagaimana maklum daripada dulu. Mana dia sebab, beberapa sebab yang jadi uzur bagi makmum yang muafiq untuk ketinggalan dia daripada imam 3 rukun yang panjang. Ialah satunya sebab yang pertama. Sebab yang pertama artinya keuzuran yang pertama makmum muafiq. Semuanya kita cakap tentang makmum muafiq ke semuanya. Daripada 1 sampai ke 10 lagi akan datang semuanya kita cakap tentang makmum yang muafiq ke semuanya. Sebab kita fardu masalah kitanya dia muafiq ada masa. Dia ada masa untuk mencukupi bacaan Fatihah dia, tetapi ada sebab-sebab tak boleh nak sepenuhkan juga Fatihah dia padahal imam dah rakaat dah apa. Maka sebabnya pertama ialah makmum yang lambat bacaan. Makmum makmum yang muafiq yang lambat bacaan. Yang lambat membaca, maknanya yang lambat membaca, mana bacaan dia tu bacaan yang lambat. Bacaan tu bacaan yang lambat. Lambat cepat sakat mana itu kembali kepada uruf. Nak kata cepat setara ni dikirakan laju, setara ni kira kata lambat itu kembali kepada uruf.
dan juga kembali kepada bacaan yang sederhana. Sederhana, laju, lambat, maka itu kembali kepada uruf. Uruf ni maksudnya keputusan orang ramai. Keputusan orang ramai, kalau orang ramai, pendapatan bagi orang ramai, keputusan orang ramai katanya ini laju, maka hukumnya lajulah. Kalau orang ramai katanya ini sederhana, maka katanya jadi sederhana lah. Maka kalau orang ramai katanya dia ni bacaan begini tu lambat, maka hukumnya lambat. Maka itu kembali kepada uruf. Nak tahu, cubalah kita baca depan kawan-kawan kita ke siapa, berjadi banyak orang yang dengar tu, apa keputusan orang ramai, kata cepat ke lambat, maka itulah keputusannya. Ini maknanya keputusan lambat ke cepat itu terpulang kepada uruf, terpulang kepada persetujuan orang ramai. Dia tidak ada dhabitan di dalam syarak, tidak ada. Lambat cepat bacaan tu dalam syarak, dalam kitab, dalam Quran, dalam hadis tidak ada menyatakan. Dan di dalam lugah pun tidak ada. Maka setiap-tiap perkara dhabit dia tidak ada dalam lugah, tidak ada dalam syarak, maka kembali kepada uruf. Jadi maknanya pertama masalah makmum yang muafiq, yang lambat membaca. Ini bacaan dia tu bacaan yang lambat. Tapi jadi lambat tu kerana lemah kejadiannya. Kerana lemah kejadian. Maknanya asal dia begitu. Orang yang lidah dia tu jadi lambat. Jadi orang tak pernah cakap laju tu, dia nak baca pun, nak baca laju pun tak boleh. Dia cakap tu slow, satu. Jenis dia begitu. Asal kejadiannya begitu. Jadi katanya masalah yang pertama ialah makmum yang lambat bacaan, tapi lambat bacaan tu bukan kerana lain, hanya kerana lemah kejadiannya. Dengan maknanya kejadian dianya, tabiat perangai dianya jenis lambat. Kalau baca dia lambat, walaupun kalau perbuatan lain, kalau dia berjalan laju, kalau dia fikiran dia laju, cergas, tetapi kalau dia baca nak jadi laju tu tak boleh. Kejadian dia begitu, tabiat dia begitu. Bukan tak macam orang biasa ni. Kalau orang biasa ni nak laju pun boleh, nak lambatkan pun boleh, nak sederhana pun boleh. Biasanya kitanya begitu. Kalau nak laju dia lajulah, kalau nak sederhanalah dia, kalau nak lambatlah dia. Tetapi kalau begitu tak termasuk di sini. Yang maksudnya dia nak baca dengan secara sederhana pun tak kuasa. Nak baca jadi laju, jadi cepat pun dia tak kuasa. Yang boleh bagi dia baca dengan secara lambat-lambat. Tak macam kita ni biasanya kalau nak laju pun boleh, nak sederhana pun boleh, nak lambatkan boleh. Itu tak masuk, jadi itu tidak diberi keuzuran. Dia boleh nak cepat, nak sederhana bacaan, tetapi pilih baca lambat, menyebabkan dia tu tak sempat nak selesaikan Fatihah, padahal imam tu dah lebih daripada 2 rukun, maka itu tak diberi unsur. Ini jadi lambat dengan kerana uzur, dengan sebab apa dia? Dengan sebab kejadian dia begitu. Dia tak kuasa nak baca jadi sederhana, dia tak kuasa. Nak baca jadi cepat lebih lagi lah. Nak sederhana pun tak boleh. Itu maknanya kerana lemah kejadian dia. Lemah mana? Lemah daripada sederhana, pertengahan, lemah daripada melajukan, mencepatkan bacaan. Hanya yang boleh bagi dia ialah baca dengan secara lambat saja. Tak ada pilihan lain. Tak seperti orang biasa lah. Orang biasa boleh nak laju, nak lambat, nak pertengahan boleh. Maka dia katanya tidak kerana was-was. Tidak kerana was-was. Tulisan tu nak was-was.
tidak kerana was-was. Kalau jadi lambat kerana dia tu penyakit was-was, baca sekali tak puas hati, ulang balik. Tak sekali, yang kedua tak puas hati lagi, ulang pula. Itu lambat tu jadi lambat sebab penyakit was-was. Ni bukan. Bahkannya bahkan lambat dia tu dengan sebab asal kejadian. Dan maksud di sininya masalah fardu kita, masalahnya pertama ni, jadi maknanya makmum yang muafiq yang bacaan dia tu bacaan yang lambat, lepas tu pulaknya sebelah balik imam tidak laju. Sebelah balik imam tu tidak melajukan bacaan, bahkan bacaan imam tu yang sederhana, yang pertengahan. Sekiranya kalau dia lambat tetapi imam, kalau dia tu sederhana, imam cepatkan bacaan, itu rupa lain pula. Tetapi itu pun diuzurkan juga. Kalau kata dia lambat, imam laju, memanglah diberi uzur juga. Atau dia tu dah sederhana, pertengahan imam cepatkan bacaan, itu pun keuzuran juga. Tapi masalah, tapi bukan masalah yang pertama lah, nanti lagi akan datang pula masalah itu. Lambat bacaan tu kerana kejadian dia, bukan kerana was-was. Kalau lambat bacaan kerana was-was, maka maka hukumnya ialah maka hukumnya tidak diberi uzur kepada dia. Maka hukumnya kalau lambat dengan sebab was-was, maka hukum dianya hukum dianya ialah tidak diberi uzur. Tidak diberi uzur tu macam orang biasa, orang tidak was-was. Tak boleh ketinggalan daripada imam 2 rukun. Kalau imam ketinggalan dia nak masuk doa, nak sampai 2 rukun, masuk, sekiranya kalau kata dia tu lambat dengan kerana was-was, lambat kerana was-was ini tidak diberi uzur. Maka sekiranya kalau dia belum selesai daripada bacaan Fatihah, kalau dia tu belum selesai daripada bacaan Fatihah sebab was-was dia tu lah, padahal imam dah mulai turun kepada sujud, maka sekiranya kalau dia tak niat mufarakah daripada imam, maka sembahyang dia tu itu batal. Sebab tidak diberi keuzuran kepada orang yang lambat bacaan kerana was-was. Gitulah. Tetapi kalau mengikut di dalam kitab Tufah, dia katanya saigianya masuk di dalam bagai orang yang diuzur juga. Lambat kerana was-was itu kalau mengikut dalam kitab Tufah bagi Ibn Hajar, dia kata saigianya kita masuk dalam orang yang diberi uzur juga. Maknanya diberi uzur berketinggalan daripada imam 3 rukun yang panjang juga. Tetapi yang masyhurnya ialah tidak diberi keuzuran kalau lambat dengan sebab was-was. Jadi masalah makmum yang lambat bacaan kerana kejadian ini setengah daripada sebab yang diberi uzur kepada dia terbelakang daripada imam 3 rukun yang panjang. Maka sekiranya kalau rupanya kita katanya dia muafiq, maknanya dia selepas pada dia takbiratul ihram, dia ada masa mencukupi untuk baca surah Fatihah belum pada imam rakaat. Maka apabila dia baca Fatihah, belum selesai daripada bacaan Fatihah, imam dah rakaat. Selepas pada imam rakaat itu, imam i'tidal. Itu maknanya dah ketinggalan daripada imam 1 rukun. Dan maka sekarang imam dalam i'tidal, dia belum selesai lagi. Maka imam turun sujud. Maka apabila imam turun sujud, maka dah ketinggalan dia daripada imam 1 rukun saja. Sebab i'tidal tak dibilangi, sebab i'tidal tu adalah rukun yang pendek. 3 rukun yang diuzur tu ialah rukun yang panjang. Apabila imam di dalam sujud fardunya, dia belum selesai lagi, maka imam bangkit duduk antara 2 sujud.
dia belum selesai lagi. Mana dah 2 rukun panjang berketinggalan dia daripada imam. Tak apa lagi. Tak apa lagi. Maka apabila imam turun sujud yang kedua, itu dikira 2 rukun yang panjang terketinggalan. Tak sampai 3 lagi, sebab selama mana imam tak angkat kepala daripada sujud yang kedua, selama mana imam tidak angkat kepalanya daripada sujud yang kedua, tak cukup 3. Tak cukup 3 lagi, tak sampai 3 lagi. Tak jadi 3 rukun lagi. Apabila imam tu, kiranya kita katanya kalau belum pada tu dia selesai, dia rokok lah. Kalau contohnya, kalau katanya imam duduk sujud yang imam duduk antara 2 sujud, dia dah selesai. Maka apabila dia dah selesai, dia rokok lah. Mengikut peraturan dia sehingga dia dapat sampai kepada imam. Begitulah. Sekiranya fardunya ni kalau katanya ketika imam sujud yang kedua, dia belum selesai lagi sebab lambat sangat dia baca. Maka sekiranya kalau imam akad daripada sujud yang kedua untuk duduk tasyahud atau untuk berdiri, maka sekiranya kalau dia belum selesai lagi, dia tak boleh nak tunggu sampai imam jadi berdiri, tak boleh dia nak tunggu sampai imam jadi duduk. Maka wajib di atas dianya memilih di antara 2 pilihan supaya tidak membatalkan sembahyang dia. Supaya tidak membatalkan sembahyang dia, terpaksa dia kena pilih 2 jalan. Ialah mufarakah. Apabila mufarakah, terputuslah dia daripada imam. Dia buat cara dia. Atau dia tak niat mufarakah, mengikut akan perbuatan imam. Sekiranya kalau katanya imam bangkit daripada sujud yang kedua, duduk tasyahud masalan, maka dia kena tinggalkan bacaan Fatihah dia, maka dia duduk bersama dengan imam. Jangan rokoklah. Daripada berdiri terus kepada duduk supaya mengikut akan imam pada perbuatan imam. Jangan buat begini, apabila imam duduk tu dia tak habis lagi bacaan Fatihah, dia rokok, dia tidak cepat-cepat sampai ke imam. Jangan buat begitu. Jadi mana duduk dalam berdiri itu terus kepada duduk. Jadi rakaat itu tak jadilah bagi dia. Rakaat itu tak jadi bagi dia sebab dia langkah banyak. Maka nanti tambah selepas pada salam imamnya. Begitu. Sekiranya kalau dia tak niat mufarakah, kalau dia tak ikut pada perbuatan imam dengan sengaja, maka sembahyang dia itu batal. Sebab lebih banyak daripada 3 rukun yang panjang. Begitulah. Itulah masalahnya. Maka kita ingat begitulah, masalah-masalah lagi akan datang pun begitu juga. Kedua, makmum, yakni makmum muafiq. Kesemuanya makmum muafiq. Makmum yang syak. Yang syak ia sebelum rokoknya. Dan kemudian daripada rokok imamnya. Syak tu syak macam mana dia syak? Adakah ia sudah baca Fatihah? Fatihah tulisan dia. Adakah ia sudah baca Fatihah atau belum? Dah baca ke belum baca? Ini rupa yang kedua. Rupanya dia syak. Rupanya dia syak pada dah baca ke tak baca lagi, dah baca ke belum baca. Tapi ketika syak tu bila? Ketika dia datang syak tu bila? Sebelum dia rokok. Sebelum rokoknya, rokok makmum. Dan kemudian daripada rokok imamnya. Jadi maknanya apabila imam rokok, ya memanglah apabila kita jadi makmum ni, imam kena rokok dulu kan.
Sebab kita mengikut. Sebab kita makmum ni pengikut. Apabila imam rokok, apabila imam turun rokok, dia belum rokok lagi, ketika itulah datang syak. Adakah dah baca ke belum baca Fatihah? Jadi masa dia datang syak itu, selepas pada imam rokok, dia belum rokok lagi. Di celah-celah tu, di celah itulah dia datang syak pada baca ke belum baca. Maka rupanya begitu, masalahnya begitu, maka dia katanya, maka wajib ia membaca Fatihah sempurnanya. Maka wajib di atas makmum tadi membacakan surah Fatihah dengan secara sempurna. Wajib ia membaca Fatihah sempurnanya, maknanya dengan secara sempurna. Mulai daripada Bismillah sampai ke Dhalin. Kena baca ke semua. Jadi wajib di atas dia kena baca ke semua Fatihah. Daripada awal, daripada Bismillah sampai Dhalin. Maka apabila begitunya, maka diberi uzur kepada dia 3 berketinggalan daripada imam 3 rukun yang panjang sama dah. Dengan masalah tadi. Jadi maknanya apabila imam rokok. Apabila imam turun rokok. Ketika imam belum rokok, dia tak datang syak lagi. Dia tak datang syak lagi. Tetapi apabila imam turun rokok, dia pun duk nak rokok. Duk nak turun rokok, kedatangan syak. Dah baca ke belum? Maka tak boleh nak rokok. Maka tak boleh nak rokok dengan sebab berlaku syak belum dia rokok. Maka dia tak boleh nak rokok. Sebab jadi hukumnya apabila syak baca ke tidak baca. Maka apabila syak, kaedahnya apabila syak itu dia kena kembali kepada yakin. Apabila syak baca, dah baca ke atau belum baca. Maka apabila syak begitu, kita kena ingat, kita kena ambil yang yakin. Macam mana kena ambil yang yakin? Maka daripada 2 perkara tadi, dah baca ke atau belum baca. Jadi syak tu memanglah, dua-dua belah tu sama berat. Kedua-dua tu baca ke dah baca dan belum baca itu dia sama-sama. Maka maka kalau begitu dia kena kembali kepada yakin. Dia kena kembali kepada yakin, al-yakin la yuzalu bisyakki. Dia kena kembali kepada hukum yang yakin. Apa dia yang yakin di sini? Maka kita kata 2 perkara, mana yang yakin? 2 perkara, dah baca dan belum baca. Mana yang yakin? Maka yang paling yakinnya ialah belum baca. Sebab asalnya tak baca. Kenapa boleh katanya tak baca tu adalah yang yakin? Tak baca tu adalah yang yakin. Sebab apa? Sebabnya asalnya tak baca. Sebab asalnya tak baca. Sebab dia katanya asal tidak. Benda yang tidak tu ialah asal. Al-aslu al-adamu. Al-aslu al-adamu. Asal tu ialah tidak. Tengok dia benda kita ni, kita makhluk ini, kalau kembali pada usul ilmu usuluddin, mana asal benda ni dia tidak ada. Asal benda ni tidak ada, perkara-perkara tidak ada, berlaku tak berlaku, asalnya tak berlaku. Ada ke tidak ada, asalnya tidak ada. Tengok kita sendiri. Tengok kita sendiri, kita asalnya tidak ada. Lagi pulanya perbuatan kitanya, buat tak buat, asalnya tak buat lah. Itu yang paling yakin. Sebab kita tengok, kenapa boleh katanya asal tak baca? Sebab dia ni kalau kita tak sembahyang, kalau tak buka Quran, kalau tak ambil wudu, kalau tak apa, kita tak baca Quran. Kita tak baca Fatihah. Jadi maknanya asalnya tidak ada.
Maka asal tidak ada dibaca tu adalah yang yakin. Maka mesti kena baca. Dia kaedahnya begitu. Macam itulah apabila kita syak katanya ada wuduk kita masih ada lagi ke dah batal wuduk. Kita sekarang kita nak sembahyang, maka datang syak. Kita adakah batal wuduk ke belum? Adakah kita berhadas ke tidak berhadas? Kita sekarang ada wuduk ke tidak ada wuduk? Maka kita undur balik. Belum pada ni tu kita ada wuduk ke tidak ada? Contohnya masa sekarang. Contohnya masa sekarang kita nak sembahyang duha masalah. Jam sekarang nak masuk pukul 9 ni, kita katanya kita nak sembahyang sunat duha. Maka kita syak ada wuduk ke tidak ada wuduk. Maka kita kembali kepada asal. Yang mana asal tu ialah yakin. Asalnya selepas pada solat subuh kita ada wuduk. Asalnya selepas pada kita solat subuh kita ada wuduk. Lagi pulanya kita tak ada masuk bilik air, kita tidak ada qada hajat, kita tidak tidur. Maka asal ada wuduk, maka hukumnya sekarang ada wuduk. Solat apa dia? Solat duha tadi tu tak payah ambil wuduk, tapi afdal ambil wuduk dah. Tapi kalau nak terus sembahyang tu boleh sebab kembali kepada asal. Tetapi di sini baca dengan belum baca tu asal tak baca. Asalnya tak baca, maka kita kembali kepada asal. Mana yang asalnya ialah yang belum baca, tak baca lagi, itu ialah asal. Maka wajib. Jadi mana apabila dia syak dah baca ke belum, maka kena ambil asal ialah belum dibaca. Apabila kata belum dibaca, padahal dia ni makmum yang muafiq. Makmum yang muafiq mesti kena baca sendiri Fatihah. Mesti kena baca Fatihah. Lalu tu wajib dia membacakan Fatihah. Jadi maknanya tak boleh dia rokok bersama dengan imam, tak boleh. Jadi kena tangguh dulu, kena baca Fatihah bagi sempurna dulu. Jadi imam dah rokok, dia baru mulai bismillah. Tapi a'udzubillah tu tak payahlah. A'udzubillah tak payah. Rupa kita di sini, masalah kita di sini, a'udzubillah tu tak payah, tak disunat. Sebab sunat-sunat tu ketika masa luas bolehlah. Masalah di sini a'udzubillah itu tak disunat, doa iftitah pun tak disunat. Maka kita terus bismillah, baca bismillah sampai ke akhir. Maka apabila imam dah rokok tadi, bayangkan tak masalah kita fardu kitanya, masalahnya imam dah rokok, kita baru mulai bismillah, memanglah kita akan ditinggalkan oleh imam. Kita ditinggalkan oleh imam. Untuk satu-satu perkara untuk nak faham masalah kita di sini, kita fardu katanya kita adalah makmum. Kita masalah ini berlaku kat kita. Macam mana kita nak buat? Untuk nak senang faham masalahnya, kita fardu katanya yang berlaku ni kata siapa yang syak kita. Kita bayangkan, kita buat khayalan kata kita sekarang kita dah kita duduk dalam keadaan sembahyang, berlakunya begitu. Tak payah gambarkan orang lain lah. Berlaku di atas kita sendiri. Kita fardunya begitu. Jadi maknanya kita kena baca bismillah sampai ke akhir. Imam dalam rokok memang ketinggalan kita akan ketinggalan kita daripada imam. Maka kita baca cara kita, imam rokok i'tidal tak selesai lagi, bacalah bagi selesai. Imam sujud yang pertama kita belum selesai lagi, maka bacalah bagi selesai. Imam turun, imam duduk antara dua sujud, imam duduk, itu dah dua rukun ketinggalan. Itu tak mengapa lagi. Apabila imam sujud yang kedua, kita belum selesai lagi. Tapi kalau dah selesai, kita rokok tidak sujud tamu hingga sampai ke imam lah. Tetapi kalau sujud yang kedua, kita belum selesai lagi, belum lagi selesai, maka itu kena henti-hentilah. Apabila imam bangkit daripada sujud yang kedua, duduk tahiyat atau berdiri, mulai bergerak tu, kita mesti pilih dua jalan. Emangnya kita niat mufarakah, artinya kita mengikut perbuatan imam. Mengikut imam pada perbuatan. Mengikut perbuatan imam. Mana buat sama dengan perbuatan imam.
buat yang sama dengan perbuatan imam. Begitulah. Tapi kalau imam kita belum selesai lagi, masih dalam berdiri lagi, imam dah bangkit berdiri, itu tak payah buat apa lah. Tak payah buat macam mana lah, sebab imam bangkit berdiri, kita pun dah di dalam berdiri. Itu maknanya dia jadi mengikut imam. Kalau kita tak niat mufarakah, maknanya jadi terikut imam dengan sendiri di situ. Maka kita tinggalkan bacaan yang tadi, tak boleh kita sambung. Tak boleh kita sambung, mesti apabila imam bangun berdiri, kita ingat mengikut perbuatan dia, maka kita pun terus dalam berdiri. Maka kita mulai bismillah semula. Jangan sambung, sebab tadi tu bacaan yang tadi yang belum selesai itu pada masa ketika mengikut imam berdiri yang lain. Ini berdiri yang baru pula, lain-lain. Maka kita mulai bismillah baru pula. Tapi sekiranya kalau imam bangkit duduk tahiyat, duduk tasyahud, maka kita turun duduk bersama dengan dia. Jadi rakaat itu tak dapat. Jadi rakaat itu tak dapat. Nanti imam beri salam lah, kita sempurnakan rakaat kita, bilangan rakaat kita. Tetapi kalau kebetulannya imam nak bangkit kepada rakaat, kepada berdiri atau nak bangkit kepada duduk, kebetulan kita baru selesai. Jadi kita turun rokok, imam bangun berdiri. Itu tak apalah, itu tak sampai 3 rukun juga. Maka kita rokok, imam berdiri. Maka kita buat cara kita lah. Kita buat cara kita, kita rokok. Tapi dalam keadaan mengikut imam lagi tu. Kebetulannya kita turun rokok, imam bangun berdiri. Jadi tak sampai 3 rukun, tapi rapat sangat dah. Hampir-hampir nak masuk 3 dah. Maka kita rokok i'tidal, kita sujud tamu, imam duduk diri lah. Tapi di situnya sunat bagi imam memanjangkan bacaan dia, supaya kita makmum yang masbuk, yang ketinggalan sana itu dapat berdiri bersama dengan dia. Maka sekiranya kita kita mesti teruslah rokok, tidak sujud, duduk, sujud yang kedua, bangkit berdiri. Bangkit berdiri, artinya kalau imam berdiri, kalau imam duduk, kita bangkit daripada sujud yang kedua tu, duduk bersama dengan imam. Begitulah. Maka sekiranya apabila kita berdiri, itu, berdiri boleh sekejapnya, kita sempat baca bismillah, imam dah rokok. Maka itu jadi masbuk kita. Maka kita jadi masbuk. Imam rokok, kita boleh rokok lah. Sebab kita jadi masbuk pula di situ. Rupa di situ masalah saat itu. Kita mulai rokok, kita selesai, kita rokok. Apabila kita rokok, imam berdiri. Atau imam duduk tasyahud. Maka kita buatlah cara kita. Apabila kita bangkit daripada sujud yang kedua, kalau imam duduk tahiyat tu tak ada masalah lah. Kita ambil masalah imam dalam berdiri dulu. Apabila kita selesai daripada sujud yang kedua, imam dah berdiri lama lah. Apabila kita bangkit berdiri, kita pun bismillah. A'udzubillah tak payah di situ. A'udzubillah tak payah dibaca. Apabila kita berdiri, kita dapat baca bismillahirrahmanirrahim, imam rokok. Maka rupanya kitanya makmum yang masbuk pula. Sebab tak ada masa yang mencukupi untuk baca Fatihah. Maka imam rokok, kita boleh rokok. Itulah masalah kalau imam bangkit berdiri. Tetapi kalau imam bangkit duduk, contohnya, apabila kita selesai daripada bacaan Fatihah kita mulai rokok, imam mulai duduk tasyahud. Tasyahud tu tasyahud akhir. Maka kita rokok cara kita lah, imam duduk tahiyat dia. Kita rokok, kita i'tidal, kita sujud yang pertama, imam belum beri salam lagi. Kita duduk antara 2 sujud, imam belum beri salam lagi. Kita sujud yang kedua pun, imam belum beri salam lagi. Kita pun bangkit duduk bersama dengan imam. Lepas tu apabila imam beri salam, kalau kita rakaat kita dah sempurna, maka beri salam sama dengan dia. Kalau tak sempurna lagi, tambah rakaat kita.
Tetapi kalau fardunya begini, kita di dalam sujud yang kedua, imam dah beri salam. Tu kalau katanya kita dalam sujud yang kedua, yang pertama masalah atau ketika i'tidal ke, ketika duduk antara dua sujud ke, atau duduk atas sujud yang kedua ke masalah, imam beri salam. Apabila imam beri salam, kita terbebas. Bebas macam mana? Kita tak jadi makmum siapa. Itu cara kita. Kita jadi sekitarnya sembahyang seorang diri, tak terikat dengan siapa-siapa lah. Itu sahih lah begitunya. Maka selepas pada sujud yang kedua kita, imam dah beri salam, kita apabila imam beri salam, contohnya kalau imam tu beri salam padahal kita dalam sujud yang pertama masalah. Imam beri salam, kita selepas pada sujud yang pertama kita duduk. Selepas duduk sujud yang kedua. Selepas pada sujud yang kedua, tengoklah nak buat apa, nak berdiri ke, nak duduk tahiyat ke. Itu tengok terpulang kepada aturan sembahyang kita. Begitu. Itulah masalah dia. Maka kita tengok yang sebalik dia pulanya, dia kata masalah yang kedua tu makmum yang syak, makmum yang syak. Kalau makmum yang yakin tu nanti kita tengok masalah yang ketiga. Dia katanya syak tu bila sebelum rokoknya, rokok makmum. Kemudian daripada rokok imam. Kalau sebaliknya macam mana? Kalau imam rokok. Imam rokok. Kita pun rokok. Ketika imam rokok, ketika imam mulai turun rokok, kita tidak syak lagi. Dan apabila tidak syak, jadi macam biasalah. Kita pun turun rokok. Ketika kita berada di dalam rokok, datang syak. Ketika kita turun rokok itu, datang syak. Jadi maknanya imam rokok, kita rokok. Ketika di dalam rokok itu, datang syak, adakah baca ke belum baca Fatihah dalam berdiri tadi. Maka syak di dalam rokok selepas pada berdiri itu tidak memberi kesan. Tidak memberi kesan. Sebab syak di dalam, sebab yang kita kemarin kabila kita dah pernah katanya, dimaaf pada tengah-tengah, yang mana tidak dimaaf pada permulaan. Maknanya kalau syak pada perbuatan di tengah-tengah sembahyang tak berkesan. Tetapi kalau syak pada takbiratul ihram, syak pada niat, itu berkesan. Itu berkesan, maknanya kalau syak pada niat atau syak pada takbiratul ihram, syak itu memberi kesan. Mesti kena takbiratul ihram semula. Tapi sekarang kita syak di tengah sembahyang, maka tak payah kita kembali kepada berdiri. Jadi rupa seandainya imam rokok, kita tidak syak lagi, kita pun turun rokok bersama dengan imam. Dalam rokok itulah datang syak. Maka syak itu tidak memberi kesan. Jadi maknanya hukumnya sudah dibaca. Teruslah. Kalau kembali juga nak ambil yang puas hati, batal sembahyang. Batal sembahyang. Sebab kita dah rokok, kita dah bersepakai dengan rukun yang, dah bersepakai dengan rokok, dengan rukun yang selepas pada berdiri. Maka tak boleh kita nak kembali kepada berdiri, nak undur kepada berdiri, padahal syak bukan dia benda lain. Maka itu tak memberi kesan. Kalau kembali juga nak ambil puas hati, dia katanya saya tak boleh, kalau syak kena ambil bagi puas hati, maka tak boleh, batas sembahyang. Kalau kembali kepada berdiri itu baca Fatihah, maka batas sembahyang. Jadi wajibnya teruslah. Jadi tak dikira dengan syak itu. Syak tak beri kesan. Begitulah. Tapi kalau nak halusi laginya begini, dia syak sana itu apabila imam rokok, kita makna kata belum rokok ke selepas rokok. Dua-dua masalah tu tadi kan. Kalau belum rokok maknanya kena baca balik, kena baca. Kalau sudah rokok, teruslah, tak payah kembali. Wajib terus, membatal kalau kembali. Tetapi dia kira sakat mana? Maknanya
Dia syak tu maknanya kalau kita turun tu, kalau kita dah mula tunduk kepala tapi sedikit saja duduk dalam sakatan berdiri lagi, itu mana syak dalam berdiri, syak dalam belum rokok. Tetapi kalau kita tunduk kepala masuk dalam sakatan rokok walaupun belum sepenuh rokok, tapi masuk dalam kawasan rokok, masuk dalam sakatan sekurang-kurang rokok, itu adalah rokok. Tapi kalau kita sebab syak ni sebetul ya, lintasan yang sangat yang kejap sajalah hati. Maka sekiranya kalau kita tunduk turun sedikit saja kepala kita tapi duduk dalam tapi tak terlepas daripada kawasan berdiri, itu mana kita syak belum rokok. Begitulah kiraan dianya. Habis di situ. Kemudian ada satu lagi, kalau orang tanya macam mana kalau imam belum rokok, kita belum rokok, imam pun belum rokok, kita pun belum rokok lagi, datang syak, itu pun tak payah, tak diberi keuzuran di situ. Ada. Kalau sekiranya kalau imam kalau imam belum rokok, kalau imam belum rokok, kita makmum pun belum rokok juga, datang syak, dah baca ke belum? Kita katanya sekarang imam sedang baca surah, kita dengar bacaan surah imam, dengan sebab lama imam baca surah tu, imam belum rokok lagi, kita pun belum rokok lagi, kita datang syak, dah baca ke belum? Dah baca ke belum? Maka hukumnya kena baca, kena baca. Maka hukumnya semacam tadilah. Kalau kita maka hukumnya kena baca. Tetapi yang di sininya imam belum rokok. Sekiranya kita baca-baca belum selesai, imam turun rokok pun kita tak boleh turun rokok juga, kena selesai juga. Maka di situ pun diberi keunzuran ketinggalan daripada 3 rukun yang panjang juga. Rupanya begitu. Habis di situ maka kita masuk pula pada masalah yang ketiga. Ketiga, makmum yang lupa daripada baca Fatihah. Ini maknanya makmum yakin katanya belum baca Fatihah. Makmum yakin atau berat sangkaannya dia belum baca Fatihah. Rupanya begitu. Ketiga, makmum yang lupa daripada baca Fatihah. Dia lupa tu bila? Hingga rokok imam. Hingga rokok imam. Dan sebelum lagi ia rokok. Jadi rupanya tadi cumanya ubah daripada syak kepada jadi ingat. Ubah daripada syak kepada jadi teringat, katanya tak baca. Jadi rupanya begitu tadilah. Jadi maknanya kalau kita katanya imam rokok, kita belum rokok. Ketika imam turun rokok, kita belum rokok lagi, tiba-tiba teringat katanya belum baca. Teringat kata belum baca. Artinya berat sangkaan kitanya katanya belum baca Fatihah. Maka tak boleh nak turun rokok bersama imam. Tak boleh nak turun rokok bersama dengan imam, mesti kita kena baca juga Fatihah dengan secara sempurna. Maka maka apabila kita kena baca juga dengan sebab kita terlupa nak baca, dengan sebab suara imam tu kita katanya suara imam tu suara yang elok, kita syok sangat dengan bacaan imam sehingga kita ni terlupa nak baca Fatihah masalah. Maka apabila imam rokok, kita belum rokok lagi, tiba-tiba baru teringat katanya kita tak baca lagi, maka tak boleh nak rokok. Tak boleh kita turun rokok bersama dengan imam, wajib di atas kita kena baca Fatihah. Sebab kita belum baca, padahal kita makmum muafiq. Bukan makmum masbuk. Kalau makmum masbuk tu Fatihah ditanggungkan oleh imam. Sebab hukum makmum masbuk tu Fatihah dia ditanggungkan oleh imam. Adapun makmum muafiq tak,
imam tak ambil tahu, imam tak menanggung, maknanya kena baca sendiri. Maka kita pun kena baca Fatihah. Apabila kita baca Fatihah itulah, sekiranya kalau ketinggalan kita daripada imam 3 rukun yang panjang, maka dimaafkan. Itu huraiannya sama dengan masalah yang lepas. Begitulah masalah dianya. Jadi masalah yang kedua dan masalah yang ketiga itu lebih kurangnya cumanya tukar daripada ganti daripada yakin kepada syak. Jadi masalahnya, masalah yang ketiga tu dia yakin. Dia yakin artinya dia berat pada sekaan kata dia tu belum baca. Situ ya. Jadi kalau syak ialah masalah masuk dalam masalah yang kedua. Kalau yakin atau kuat sangkaan, ghalabatuz zan, kuat sangkaan, itu masuk dalam masalah yang ketiga. Lepas tu, habis tu kalau orang tanya masalah yakin. Jadi masalah syak tadi tu masalah kalau kita katanya imam rokok. Imam rokok. Kita pun rokok. Apabila imam rokok tu, kita pun ikut rokok. Apabila kita rokok bersama dengan imam, ketika tu yakin kita teringat katanya kita belum baca. Ketika tu kita yakin katanya teringat atau yakin katanya kita kita belum baca. Tetapi kenapa dia kata masalah terlupa? Kalau sengaja tu imam rokok, kita bukan terlupa, kita sengaja rokok padahal kita belum baca, itu batas sembahyang. Tetapi separuhnya masalahnya kita terlupalah. Masalah kita terlupa. Kita tak ingat kata kita ni belum baca. Imam rokok, kita rokok. Ketika rokok itu maka datang yakin, teringat katanya kita belum baca Fatihah. Maka tak boleh kita nak kembali kepada berdiri. Tak boleh. Kalau kita sembahyang seorang diri pun gitu juga. Kalau kita sembahyang seorang diri pun gitu juga. Kalau kita dalam berdiri, apabila kita turun rokok tu, kita yakin baru teringat katanya kita tak baca. Berdiri diam saja, tiba-tiba turun rokok. Ketika rokok tu tak. Kalau masalah seorang diri itu mesti kembali ya. Ini masalah kita jadi makmum. Kalau kita teringat belum baca ke dalam rokok, kalau kita sembahyang seorang diri itu kembali. Ni masalah kita jadi makmum. Kembali masalah. Jadi apabila imam rokok, kita pun rokok. Dalam rokok itulah kita yakin kita baru teringat katanya kita tak baca lagi Fatihah, belum baca lagi. Maka jangan kembali. Maka jangan kembali, mesti terus bersama dengan imam. Maka tetapi rakaat itu tak jadi sebab tidak ada bacaan Fatihah. Rakaat itu tak jadi sebab tidak ada bacaan Fatihah. Maka kita akan mencukupi rakaat kita selepas pada salam imamnya. Kita apabila imam beri salam, kita tambah satu rakaat lagi, ganti daripada rakaat tadi sebab rakaat tadi itu tak baca Fatihah, tak dikirai. Jadi tak boleh kita kembali. Begitulah. Lepas tu satu perkara lagi, kalau dia jadi rokok sebelum pada imam, imam belum rokok, dia rokok. Kalau imam belum rokok. Kalau imam belum rokok, kita rokok. Contohnya, kita tunggu imam nak, kita sekarang tu imam berdiri, kita berdiri.
Dok tunggu imam rokok lah, nak rokok bersama dengan imam. Tiba-tiba ada orang yang baru datang, dia takbiratul ihram dengan suara nyaring. Allahu Akbar di belakang kita. Kita perasan kata imam takbir untuk rokok. Kita pun turun rokok. Apabila kita turun rokok, mana kita rokok belum pada imam lah. Kita rokok belum pada imam. Maka ketika rokok belum pada imam itulah kita yakin kata kita belum baca Fatihah. Ingat kata belum baca Fatihah. Artinya kita syok katanya kita belum baca Fatihah. Maka itu wajib kembali berdiri bersama dengan imam dan baca Fatihah. Sebab rupanya jadi kita terrokok dulu pada imam. Imam dalam berdiri kita dah turun rokok. Maka di dalam rokok itu kedatangan syok. Dalam rokok itu kedatangan teringat katanya belum baca. Maka wajib kembali berdiri bersama dengan imam. Sebab imam dalam diri kita boleh kembali lah. Begitulah. Begitu juga kalau kita semua seorang diri, kalau kita dah rokok, tiba-tibanya yakin kata belum baca, maka kembali juga. Kalau semayang seorang diri. Begitulah masalah dia ni. Habis di situ maka kita akhir dengan masalah yang keempat, katanya keempat makmum yang muafiq yang membimbang ia dengan membaca doa iftitah dan ta'awudz. Wallahu a'lam, alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi